Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada malam ini dengan perbahasan kitab ad-du'a. Ad-du'a mafhumuhu ahkamuhu akhta'un taqa'u fi. Pemahaman kepada doa, hukum hakam yang melibatkan doa, dan juga akhta'un, kesalahan-kesalahan taqa'u fi. Dan pada malam ini kita masuk pada tajuk akhta'un fid du'a. Akhta'un fid du'a, kesalahan-kesalahan di dalam doa. Kesalahan-kesalahan di dalam doa. Dan di sana ada beberapa beberapa kesalahan yang sering dilakukan ataupun terjadi kepada orang yang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kesalahan-kesalahan ini boleh masuk di dalam bab al-i'tida'u fid du'a. Al-i'tida'u fid du'a ni satu benda yang bercanggah dengan doa, ataupun satu benda yang menyelisihi, satu benda yang orang kata al-i'tida' ni satu benda yang bercanggahan, bersalahan, dan juga orang kata pertentangan di dalam perkara ataupun di dalam masalah ad-du'a. Fakullu su'alin yunaqidu hikmatallah. Maka setiap permintaan soal, setiap fakullu su'alin, dan setiap permintaan doa yang bercanggah dengan hikmatullah, yang bercanggah dengan hikmah Allah, dan atau yatadammanu, ataupun mengandungi mutanaqidatu, benda yang menyelisihi syariatnya dan perintahnya, ataupun yatadammanu khilafu ma akhbara bih, ataupun benda yang mengandungi khilaf, benda yang mengandungi sesuatu yang bersalahan ataupun sesuatu yang bercanggahan dengan apa yang diakhbara bihi, apa yang disebut ataupun yang diajarkan, yang telah diberitahu kepada kita melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua itu adalah termasuk di dalam i'tida'un, suatu benda yang menyalahi ataupun melampaui batas mungkin di dalam perkara ini. La yuhibbuhu Allah wa la yuhibbu sa'iluh, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pemintanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berdoa dan tidak menyukai perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, bersalahan ataupun bercanggahan dengan hikmah Allah, benda yang mengandungi suatu pertentangan dengan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun benda yang menyelisihi perkara yang dikhabarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini adalah termasuk di dalam akhta'un fid du'a, kesalahan-kesalahan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita nyatakan pada kuliah-kuliah yang lalu,
Kenapa? Dan apa perlunya untuk kita tahu dan kita mempelajari kesalahan-kesalahan di dalam doa? Apa kepentingan untuk kita tahu dan kita mempelajari perkara-perkara yang tergolong dalam benda yang salah ni, terutamanya dalam bab doa? Sudah tentu kalau sekiranya kita tidak mengetahui dan tidak mempelajari perkara yang bercanggahan ataupun perkara yang disebut akhta, kesalahan-kesalahan di dalam doa, maka akan mengundang kepada doa yang dimohon oleh seseorang itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak perkenankan? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ud'uni astajib lakum, kau mintalah kepadaku akan ku perkenankan. Ya, dah tentu itu janji Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah berjanji sesiapa saja yang memohon doa kepadanya, pasti Allah Subhanahu wa taala mustajabkan. Tapi walaupun demikian, ayat tersebut boleh menyebabkan kita salah faham, dan ayat tersebut boleh menyebabkan kita mungkin ihmal. Kita akan menyebabkan apa orang kata, tidak mengambil berat kesalahan-kesalahan. Yang ini akan menyebabkan doa tidak diterima. Sebagaimana yang telah kita nyatakan dalam hadis yang telah kita sebutkan sebelum ini, satu orang yang yutilus safar, satu orang yang bermusafir jauh, yutilus safar, ash'asa aghbar. Apabila dia musafir jauh, maka keadaan badan dia, pakaiannya, rambutnya nampak kesan dia bermusafir seperti berdebu, ataupun mungkin pakaiannya kotor dan sebagainya. Ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama, dia menadah kedua tangannya ke langit, itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dinyatakan, wa mashrabuhu haram wa ma'kaluhu haram, makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan benda-benda yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana doa tersebut nak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? So, ayat Al-Quran ud'uni astajib lakum, itu secara umumnya Allah memustajabkan doa orang yang meminta. Tetapi di sana kalau sekiranya tidak memenuhi syarat-syaratnya dan kita melanggar larangan-larangan ataupun halangan-halangan, maka menyebabkan doa itu tidak diterima. Apa yang disebutkan sebagaimana idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani', apabila syarat-syarat itu dipenuhi dan tidak ada halangan untuk doa tersebut diperkenankan oleh Allah Ta'ala, pasti doa itu mustajab. Tetapi sekiranya doa yang kita mohon, yang kita panjatkan kepada Allah tidak menepati syarat-syaratnya dan terdapat kesalahan-kesalahan, dan bila kita sebut kesalahan ni apa maksud dia? Allah tak suka. Bila kita sebut kesalahan, bermakna Allah tak suka. Dari mana datangnya perkataan Allah tak suka? Dari mana kita tahu Allah tak suka? Berdasarkan ayat Allah dalam Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Nabi, dan juga berdasarkan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu semua yang bercanggah dengan bercanggah dengan hikmah Allah, bercanggah dengan syariatnya, bercanggah dengan perintahnya, ataupun menyanggahi apa yang diajar oleh ataupun yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikira i'tida. Ini orang yang melampaui batas, ini orang yang menyelisihi, orang yang memerangi, orang yang segala-galanya yang bersalahan dengan apa perkara yang Allah suka. Bermakna Allah tidak menyukainya, dan Allah tidak menyukai kepada orang yang meminta perkara ataupun meminta kepadanya dalam keadaan-keadaan yang kita nyatakan. Baik, yang pertama, antara akhta'un fi du'a, maka dimulakan dengan perkara yang penting, iaitu ayashtamila du'a ala syai'in min at-tawassulat asy-syirkiyat. Antara kesalahan yang pertama dan agak penting adalah perkara yang kalau sekiranya doa seseorang itu mengandungi ataupun dalam doanya itu
ada perkara-perkara tawassul yang syirik. Ada mengandungi unsur tawassul asyirkiyah, tawassul yang membawa kepada syirik, seperti ka'ayud'a, sebagaimana seperti orang yang berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala daripada manusia ke, ataupun pokok ke, ataupun batu, ataupun jin, ataupun selain daripada itu. Maksudnya apa? Maksudnya dia berdoa, dalam doanya itu mengandungi tawassul syirik. Mengandungi tawassul syirik seumpama seseorang itu berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya rasa perkara ini jelas. Perkara yang kita sebut yang pertama ini jelas. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, siapa yang berdoa siapa yang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebahagian orang buat, dia minta kepada makhluk manusia, dia minta kepada makhluk jin, dia minta kepada malaikat mungkin, dia minta kepada nabi yang dah wafat dan sebagainya, minta perkara yang manusia tak boleh buat, ataupun benda-benda ataupun memang totally minta kepada selain Allah Ta'ala. Maka ini mengandungi tawassulat asyirkiyah, tawassul yang syirik. Fahaza aqbahu anwa'il i'tida'u fi du'a. Dan ini adalah paling buruk sekali kesalahan dalam doa. Ini adalah kesalahan yang paling buruk sekali di dalam bab doa. Kerana doa itu merupakan ibadat. Oleh kerana doa itu ibadat, atas qaul Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadat. Apa maksud ibadat? Maka ibadat ini kita persembahkan kepada Allah. Sesiapa yang beribadat kepada selain Allah, tidakkah masuk dalam perkara syirik? Tidakkah orang yang memohon kepada pokok masuk dalam bab syirik? Tidakkah orang yang memohon hajat kepada batu, maka dia melakukan syirik? Tidakkah orang yang memohon kepada jin dan setan, maka dia masuk dalam perkara syirik? Sebegitu juga orang yang memohon kepada yang lain-lain lah, maka ini adalah termasuk dalam perkara syirik dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia telah mengalihkan ibadat kepada Allah, dialihkan kepada makhluk. Ataupun yang selalu kita gunakan perkataan, dia kongsi hak Allah dengan makhluk. Dia kongsi hak Allah dengan makhluk. Yang sepatutnya dia hanya mohon ke Allah, tapi dalam masa yang sama, dia pergi kat batu, dia pergi kat pokok, dia pergi kat wali Allah yang dah meninggal, dia pergi kat kubur, kemudian pergi minta hajat kepada makhluk-makhluk ini, maka dia telah berkongsi hak Allah dengan hak makhluk. Itulah yang dinamakan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kita harap ianya jelas. Dan ia senantiasa kita perlu ingatkan kepada masyarakat kita, kerana dalam bab ini banyak sekali orang-orang kita, terutamanya Melayu, maka mereka buat perkara-perkara yang mengandungi syirik di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut benda syirik ni, maka dia termasuklah syirik besar, syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil, maka termasuk dalam bab minta kepada tukang sihir, pergi minta tolong kepada, ataupun menilik nasib, orang yang pergi mempercayai tangkal, orang yang mempercayai sial dan mayal, maka semua ini masuk dalam syirik. Sama ada syiriknya besar ataupun syiriknya kecil. Walaupun dia namanya syirik kecil, dia tetap berdosa besar, kerana syirik itu adalah dosa yang paling besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Tak ada dosa yang paling besar melainkan syirik kepada Allah, walaupun namanya syirik kecil. Walaupun namanya syirik kecil. Tinggal lagi, apa beza syirik besar dengan syirik kecil ni? Syirik besar kafir terus. Syirik kecil dia tidak sampai terkeluar daripada agama, tapi dia still dalam dosa besar yang tidak boleh dihapuskan dengan senyum kat muka orang, tak boleh dihapuskan dengan sedekah, tak boleh dihapuskan dengan wudu, tak boleh dihapuskan dengan amalan-amalan saleh yang lainnya, melainkan mesti bertaubat nasuha, taubat yang betul-betul dan benar-benar jujur kepada Allah, dan dia balik dan dia mengucap syahadah semula.
itu dia syirik kecil, walaupun namanya kecil, maka dia tergolong dalam kategori dosa besar. Tak lebih besar pun zina, tak lebih besar pun minum arak, tak lebih besar pun menjudi daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat kita. Walaupun kita berada pada zaman 2021 yang konon-kononnya namanya zaman moden, tetapi masih lagi pemikiran manusia ni penuh dengan syirik, atau masih lagi amalan manusia ni melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu orang yang mensyirikkan Allah di dalam ibadatnya? Bagaimana satu orang yang mensyirikkan Allah dalam mempercayai tangkal? Bagaimana orang yang mensyirikkan Allah dalam mempercayai sial dan mayal? Mensyirikkan Allah dalam mempercayai benda ini mendatangkan manfaat, boleh menolak mudarat. Dalam masa yang sama dia minta ke Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Dia minta ke Allah, Allah jauhkan dia daripada neraka. Dia minta ke Allah supaya bagi rezeki. Dia minta ke Allah supaya Allah Ta'ala lapangkan dadanya. Bagaimana fa'anna yustajabu lizalika? Bagaimana doanya nak mustajab? Kalaulah makan benda haram pun Allah tak membenarkan doanya itu mustajab. Orang yang minum benda haram Allah tak mustajabkan doanya, apatah lagi orang yang buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pastilah doanya jauh daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang masyarakat kita mungkin terlepas pandang. Kadang-kadang dia rasa dia tu berdoa, tapi dalam masa sama dia tak sedar dia buat syirik yang banyak sekali. Dia buat syirik dan sebagainya. Maka kenapa jadi begitu? Kerana jahil dalam bab tauhid. Kenapa jadi begitu? Kerana tak mau mengaji akidah tauhid yang benar. Kenapa jadi begitu? Kerana tauhidnya hanya bersekitar hafalan sifat 20 Allah wujud qidam baqa, tapi dia tidak memahami tentang syirik dan tauhid. Maka ini adalah problem yang paling besar sekali dan kesalahan yang paling besar sekali dalam bab kesalahan, dalam bab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berikutnya adalah tawassulat al-bid'iyah. Tadi tawassul syirik. Yang kedua, kesalahan orang yang buat doa ni ataupun orang yang berdoa kepada Allah melakukan tawassul bid'ah. Melakukan tawassul bid'ah. Kenapa? Berikutnya tawassul bid'ah. Tadi syirik, sekarang bid'ah. Kerana bid'ah itu adalah juga benda haram. Kerana bid'ah itu juga adalah diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Semua dosa-dosa yang diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla, maka dia besar. Tinggal lagi masalah kita adalah orang menganggap bid'ah yang dia buat itu ringan. Orang menganggap bid'ah ni itu tak ada apa-apa. Orang yang buat bid'ah merasakan dia itu masih lagi betul ibadatnya. Orang yang buat bid'ah dia merasakan bahawa dia tak ada langsung kesalahan. Sebab itu macam selalu kita nyatakan, dan para ulama ahli sunnah menyatakan orang yang bermaksiat kepada Allah lagi bagus daripada orang yang buat bid'ah. Kenapa maksiat lagi bagus daripada bid'ah? Kerana maksiat orang mengiktirafnya itu adalah perkara yang bersalahan dan bercanggahan dengan perintah Allah dan Rasul. Walaupun dia itu diuji dan dia itu jatuh dalam bab maksiat, dia tahu dia buat maksiat. Tapi orang yang buat bid'ah, dia bukan macam orang buat maksiat. Dia buat bid'ah dengan sangkaan ianya betul. Dia buat bid'ah dengan sangkaan itu agama. Dia buat bid'ah dengan sangkaan dia masuk syurga. Dia buat bid'ah, dia tak rasa dia buat dosa besar. Maka kita balik kepada hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah sesat dan setiap kesesatan adalah dalam neraka. Maka bila diancam neraka, maka itu sendiri telah cukup menyatakan bid'ah ini benda yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dekatkan kita dengan sunnah. Kerana apabila kita dekat dengan sunnah dan kita mempelajari sunnah dan apabila kita beramal dengan sunnah, maka automatik bid'ah itu tidak akan kita buat. Dan automatik kita merasakan bid'ah itu suatu benda yang besar. Jangan jadi sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang fajir, orang yang fajir yang buat dosa kepada Allah Ta'ala ni, dia tak sebagaimana orang mukmin. Orang mukmin bila buat dosa, dia rasa macam gunung yang akan menghempak dia. Tapi orang yang fajir, orang buat maksiat, orang yang merasakan dia tak bersalah dalam dia buat benda bid'ah dan sebagainya, maka ini disifatkan seolah-olahnya dia melihat dosanya itu kadzubabin, macam lalat yang hinggap di hidungnya, wa yaqulu hakadha, yang ditepis macam tu saja, kemudian lalat tu terbang. Dan begitulah dia menganggap dosanya macam tu. Dan dia menganggap benda bid'ah tu macam lalat yang hinggap dekat hidung, kemudian dia tepis, kemudian lalat tu terbang. Maka begitulah bid'ah pada dia. Sedangkan dia tak merasakan bid'ah itu, besarnya dosa bid'ah itu, kerana dia menafikan tauhid, dia menafikan sunnah, bahkan dia membawa kepada bid'ah, dia membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawasul bid'ah ini seumpama bertawasul dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bijahi nabihi, bijahi dengan jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tawasul bid'i, tawasul bid'ah. Apa maksud bertawasul dengan zat Nabi? Apa maksud bertawasul dengan jah? Wa bijahi khatamin nabiyyin. Kita dengar imam-imam masjid baca doa tu kan. Sebahagian orang berdoa wa bijahi khatamin nabiyyin, dengan jah. Jah ni maksudnya kehebatan, kehaibatan, ataupun jah ni kemuliaan Nabi. Maka dia bertawasul dengan jah Nabi. Para ulama menyatakan benda ini tidaklah sampai kepada masuk dalam tawasul syirik, tapi dia tawasul bid'i, tawasul bid'ah. Dan mereka ini berdasarkan hadis yang palsu. Kerana mereka mendengar hadis palsu ni kata, berdoalah kamu, bertawasullah kamu dengan jah aku. Maka ini adalah perkara kesalahan dalam bab berdoa. Fahaza tawassulu bid'i, dan tawasul ini adalah tawasul bid'ah allazi, yang mana dia dibina dia dibina di atas, bukan dibina atas ittiba', dia tidak bina atas mengikut sunnah, tapi dia dibina di atas al-ibtida', iaitu bid'ah dalam agama. Dan semua juga kita biasa dengar al-bid'atu baridul kufur, bid'ah itu akan membawa kepada kekufuran. Maka ini adalah kaedah yang begitu penting sekali. Setiap bid'ah dia akan membawa kepada kekufuran. Lihatlah kepada mana kumpulan-kumpulan bid'ah, daripada buat bid'ah akhirnya syirik kepada Allah. Kerana bid'ah akan pasti membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita kata sunnah memang lawannya bid'ah, apabila kata sunnah lawannya bid'ah, maka siapa yang buat sunnah automatik mesti tolak bid'ah. Tak ada siapa yang dia kata dia amal sunnah Nabi, dalam masa sama dia suka buat bid'ah. No, benda ni tak boleh masuk. Mana ada orang gemuk dan dia kurus dalam satu masa? Tak ada. Kalau gemuk, gemuk lah. Kalau dia kurus, dia kurus. Mana ada orang gemuk dan kurus? Dia gemuk dan dia kurus. Mungkin boleh jadilah. Mungkin dia gemuk, nak dibandingkan dengan orang gemuk-gemuk lain, dia kurus lagi daripada gemuk-gemuk yang lain. Itu boleh lah. Tapi tak boleh lah kena gemuk-gemuk lah. Mana boleh satu orang bersifat dengan gemuk dan dalam masa sama dia slim. Tak boleh. Maka bid'ah dengan sunnah memang tak boleh bersatu. Mana boleh bersatu tauhid dengan syirik? Orang yang buat tauhid, orang yang faham tauhid, orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, pasti tak boleh buat syirik. Pasti sangat anti kepada syirik. Kerana syirik dengan tauhid tak boleh bersatu. Sama sunnah dengan bid'ah mana boleh bersatu. Kalau ada orang mendakwa benda ni bid'ah hasanah, dia suka buat bid'ah, suka buat bid'ah, suka buat bid'ah, lepas tu dia kata ikut sunnah, itu bohong saja. Itu semua hanya dakwaan di mulut saja. Sebenarnya dia pun tak kenal mana sunnah, mana bid'ah. Dia pun tak tahu mana sunnah, mana bid'ah. Dia pun konon-kononnya kata ikut sunnah, tapi sebenarnya dia itu tenggelam dalam bid'ah. Maka bid'ah dan sunnah ni satu benda yang tak akan bersatu. Al-haqqu wal-batil, kebenaran dan kebatilan, suatu benda yang memang tidak boleh sekali.
Maka sebab tu bila kita kata bid'ah, tawassul bid'ah, maka kita faham ini salah lah. Ada orang yang kata tawassul bid'ah, memanglah tawassul ni bid'ah, tapi apa salahnya? Nampak tak? Jahil dengan sunnah satu, jahil dengan bid'ah dua. Berikutnya, tak faham apa kewajipan dia yang wajib dilaksanakan kepada Muhammad Rasulullah. Dia tak tahu apa tanggungjawab dia kepada Nabi dia. Dia tak tahu yang diucap Muhammadun Rasulullah, maka dia tak tahu apa dia makna yang diucap dalam dua kalimat syahadah tu, dan dia pun tak tahu apa tuntutan daripada kalimat tersebut. Adakah orang yang melakukan bid'ah itu pasti ke neraka? Perkataan pasti dah memanglah jawapannya tak boleh dipastikan. Kerana kita bukan penentu seseorang itu masuk neraka ataupun syurga. Ini kena jelas. Perkara ni kena jelas. Bila kita kata berzina tu neraka, siapa berzina neraka, siapa liwat neraka, siapa minum arak neraka. Tak ada pula pernah timbul, apa kau ni? Kau ni kata dia ni ahli neraka ya? Tak ada siapa kata demikian. Kerana orang faham zina membawa kepada neraka. Kerana orang faham minum arak membawa kepada neraka. Orang faham menderhakai mak bapak neraka. Orang faham. Tapi bila ada ustaz cakap janganlah menderhakai mak bapak, kerana menderhakai mak bapak ni tempatnya di neraka. Tak ada pula orang kata ustaz ni kata dia ni ahli neraka ya. Kenapa tak berlaku demikian? Kerana orang faham. Kerana orang faham bahawasanya ustaz tu maksudkan amalan ataupun perbuatan menderhakai mak ayah itu membawa kepada neraka. Begitu juga disebutkan tadi, bid'ah membawa kepada kekufuran, bid'ah membawa syirik. Adakah semua bid'ah bawa syirik? Belum tentu. Kerana ada orang mungkin berdoa ramai-ramai, berdoa berjemaah dan sebagainya, belum tentu dia membawa kepada syirik. Dia bid'ah. Tapi bid'ah kita sebut ada bid'ah yang mukaffarah, ada bid'ah yang syirkiyah, ada bid'ah yang tidak syirkiyah. Maka kena beza-beza. Kalau dah kita boleh menerima bahawasanya pahala itu darajat. Pahala darajat. Ada level dia. Setiap orang yang buat baik ada level. Syurga ada level dia. Begitu juga amalan maksiat dan bid'ah ada level ke bawah, dipanggil darakat. Yang naik atas tu dipanggil darajat, tapi yang turun bawah tu namanya darakat. Neraka ada yang paling bawah sekali. Neraka Jahannam. Itu hak yang paling bawah sekali. Hak yang paling bawah ni macam kita turun tangga. Dan macam kita naik tangga. Naik itu dipanggil darajat. Turun itu dipanggil darakat. Maka bid'ah juga begitu. Bid'ah juga ada bid'ah ringan, ada berat sikit, ada berat lagi sikit, ada berat lagi sikit, ada berat lagi berat. Maka begitulah keadaan maksiat dan bid'ah. Jadi bila kita kata bid'ah, kita tidak menghukum orang itu neraka. Itu bukan kerja kita. Kerja kita menyatakan benda ni bid'ah, dan benda yang bid'ah ni boleh membawa seorang masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang lakukan bid'ah itu pasti neraka? Telah kita sebut. Membaca Sadaqallahul Azim, selesai membaca Al-Quran termasuk bid'ah ke ustaz? Oleh kerana ianya tak dilakukan oleh para salaf. Dia tak dilakukan oleh para salaf. Disebut Sadaqallahul Azim. Adakah perlu menyebut Sadaqallahul Azim? Adakah bid'ah? Sesiapa yang beriktikad, sesiapa yang apabila setiap kali habis membaca Al-Quran mesti Sadaqallahul Azim, dan dia kalau orang tak baca Sadaqallahul Azim, maka dia kata apa ni? Tak hormat Al-Quran. Kalau ke darjat begitu, maka dia masuk bid'ah. Tapi kalau dia lepas baca Quran, kemudian dia menghayati makna Al-Quran, kemudian dia faham maksudnya, setelah dia habis baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
maka itu tidak menjadi masalah. Tapi orang kita bila disebut sadaqallahul azim, oleh kerana dah memang begitulah trendnya, kan? Ustaz kata setiap kali lepas habis aku baca Quran, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Nabi SAW suka mendengar Al-Quran daripada para sahabat. Maka Nabi suruh Abdullah ibn Mas'ud baca, sehingga Abdullah bin Mas'ud kata, wahai Rasulullah, Quran ni turun kepada engkau wahai Rasulullah, adakah engkau nak aku baca juga? Ya, Nabi kata, aku ingin dan aku suka mendengarnya ia dibaca oleh orang lain. Maka apabila Abdullah bin Mas'ud membaca sampai ayat bila dah habis, kemudian Nabi kata hasbuk, cukup. Nabi kata cukup. Sehingga Abdullah ibn Mas'ud melihat air mata Nabi bercucuran sehingga membasahi janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, orang yang buat bid'ah ni, itu bukan kerja kita menentukan dia neraka tak neraka. Allah Subhanahu wa taala ini kita perlu faham, akidah kita ahli sunnah jelas ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah sangat jelas. Orang yang dipanggil asi, orang yang dipanggil ahli maksiat, keadaan dia di dunia ni, kalau dia buat maksiat dan masih lagi dalam lingkungan dia tak buat syirik kepada Allah, maka dia masih lagi Islam. Dia masih lagi dalam ahlul millah. Dia tidak murtad. Dan dia mati dalam keadaan tersebut. Dia mati dalam keadaan dia buat maksiat, tapi dia tak buat syirik. Maka kita ahli sunnah jelas dalam perkara ini. Kita menyatakan bahawasanya dia Muslim asi. Dia Muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiatnya itu pasti. Maksiat itu adalah berdosa. Maksiat itu benda yang Allah tidak suka. Maka dia Muslim asi. Dan di dunia dia berdosa sebab dia buat maksiat. Apabila dia mati, apa ahli sunnah kata? Ahli sunnah kata urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, jika Allah nak, Allah boleh ampunkan dia, dan jika Allah nak, Allah boleh mengazab dia, dan jika Allah mengazab dia, dia tidak kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla kerana dia masih ada la ilaha illallah. Jelas. Maka ini ahli sunnah wal jamaah. Kita berbeza dengan akidah sesat khawarij. Pelaku dosa besar kafir, pelaku maksiat kafir, itu khawarij. Ahli sunnah tak gitu. Kalau dia buat maksiat masih dalam lingkungan belum buat benda syirik, maka dia masih Muslim tapi dia bermaksiat dan dia berdosa. Apabila dia meninggal, bukan kerja kita lagi dah. Apabila dia meninggal, urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah nak, Allah boleh ampunkan dia. Dan jika Allah nak, Allah boleh memaafkan kesalahan dia. Itu kasih sayang Allah. Dan jika Allah nak, Allah boleh mengazab dia. Itu keadilannya. Dan jika Allah mengazabnya, dia tetap Muslim dan dia tidak kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nampak tak? Rahmatnya ahli sunnah. Sebab tu bila ada orang mati, apa kita baca? Orang mati, orang yang telah pun meninggal dunia, maka kita ucapan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanlah kepada dia. Itu ucapan kita ahli sunnah. Bukan baca Fatihah. Baca Fatihah, betul, Al-Fatihah, tak baca pun. Maka bila ada orang mati, inna lillah, istirja', kemudian kita doakan dia, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosa dia dan engkau sayanglah dia, kau kasihlah dia. Itu kita harapkan supaya Allah Subhanahu wa taala maafkan dia. La rajulun la yatakallamu bi kalimatin, satu orang yang hanya bercakap dengan satu kalimat yang mengundang ridwanullah. Satu kalimat dia, satu kalimat yang mengundang ridha Allah. Allah suka dengan kalimat yang satu itu. Allah ampunkan dia, Allah masukkan dia dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Satu orang yang berucap dengan satu kalimat yang mengundang murka Allah, Allah campakkan dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Seorang pelacur yang bagi minum anjing,
Allah kata syakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya. Syakarallahu lahu, syakarallahu lahu sebagai hadis Yahudi. Allah berterima kasih kepadanya dan masuk syurga orang yang bagi minum anjing yang sedang dahaga ni. Satu orang perempuan mukminah ataupun perempuan Islam membela kucing, tak bagi makan kucingnya dan dia kurung kucingnya dan tidak membenarkan kucingnya cari makan sendiri, maka kucingnya mati, mata jau'an, mati lapar, maka perempuan ini dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Apa yang boleh kita dapat daripada kisah ini? Kita juga mengetahui kisah orang yang membunuh 99 orang dan membunuh 100 orang. Kita juga mendengar banyak hadis tentang perkara ini. Ini semua menunjukkan bahawasanya Allah, jika dia mengampuni seseorang itu, kadang-kadang dia ahli maksiat. Ahli maksiat. Secara zahirnya kita nampak dia ahli maksiat. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi dalam jiwa dia. Dan kita tidak tahu apa yang pernah mungkin dia laksanakan bukan di hadapan manusia. Mungkin dia ahli maksiat di mata manusia, tetapi mungkin Allah kurniakan kepadanya kesempatan sebelum dia meninggal dunia, maka dia sempat beristighfar dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala boleh saja mengampunkan dosanya walaupun banyak dosanya yang dilakukan, tapi sebelum dia meninggal dia istighfar dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan amalan saleh di mata manusia, orang yang melakukan amalan saleh di mata manusia, tetapi tidak tinggal lagi antara dia dengan syurga tu melainkan zira' sehasta, tetapi kita amalannya menyatakan dia ahli neraka, maka di akhir hayatnya melakukan amalan ahli neraka fayadkhuluha, maka dia campak dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Satu orang yang beramal la ya'malu bi'amali ahli nar, satu orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tidak tinggal lagi antara dia dengan neraka Allah Azza wa Jalla malaikat sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, tapi kita amalannya mengatasinya dan dia buat amalan ahli syurga di akhir umurnya, Allah masukkan ke dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia cara betul, cara memahami yang betul. Sebab tu ahli sunnah satu golongan yang dipanggil golongan selamat. Kenapa dipanggil selamat? Kerana setiap apa yang kita beriman, yang kita percaya, semuanya mesti datang dengan Al-Quran dan mesti semua datang dengan hadis-hadis yang sahih. Maka semua yang buat bid'ah, semuanya kita pun tidak menjazamkan dia ahli neraka. Dan siapa kita untuk menentukan dia ahli neraka? No, belum tentu. Kerana rahmat Allah itu sangat luas. Boleh jadi macam kita sebutkan tadi, kita tidak boleh menghukum orang. Sebab itu apabila Nabi SAW ada sahabatnya yang seorang pemuda yang begitu mencintai Rasulullah SAW. Pemuda ini apabila lalu dekat pasar, maka dia nampak satu kain rida cantik dan dia nak beli kain rida ni, tetapi tak mampu, duit tak ada, miskin. Sehingga dia berhutang dengan tokek kedai. Dan sebahagian riwayat menyatakan dia ambil kain rida ni dan dia nak hadiah kat Nabi ni sebab dia sayang kat Nabi dan cinta kat Nabi ni. Maka dia bawa sekali tukang tokek kedai tu bawa sekali pergi jumpa Rasulullah SAW dengan bawa kain rida. Wahai Rasulullah, aku nak hadiahkan kau rida ni. Maka Nabi SAW menerima rida tersebut, cantik kan. Tapi dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak bagi hadiah, tapi boleh tak kau bayar kepada toki kedai ni? Dia nak bagi hadiah kepada Rasulullah tapi tak ada duit. Dan kenapa dia nak bagi hadiah ni? Sebab dia suka dan dia sayang kat Nabi. Tapi dia miskin. Maka bila dia jumpa Nabi, dia bawa rida dengan toki-toki kedai sekali. Bila dia bagi hadiah kat Nabi, wah Rasulnya hadiah untuk engkau, tapi boleh tak kau bayar kat toki kedai ni? Nabi senyum dan Nabi bayarlah.
Tapi poinnya ialah dia satu orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala uji dia memang kaki arak. Allah Ta'ala uji dia minum arak. Ditangkap kali pertama dan disebat. Dilepaskan berikutnya, diuji lagi dan dia jatuh lagi dan minum arak, dan ditangkap kali kedua dan disebat. Diuji lagi setelah daripada itu, ditangkap kali ketiga dan disebat. Sehingga kali berikutnya apabila ditangkap lagi kantoi minum arak, sehingga orang melaknatinya. Apalah kau ni celaka punya manusia. Telah pun berkali-kali kau dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau minum arak berkali-kali dan kau telah dihukum berkali-kali. Tapi engkau masih still minum arak dan ditangkap lagi, dan kau ni memang laknat. Engkau ni memang celaka. Engkau ini laknat Tuhan atas kau. Apa kata Rasulullah SAW bila mendengarkan orang itu dilaknat? Nabi kata, la tal'anhu. Nabi kata, jangan kau melaknatinya. Apa yang aku kenal dia ini adalah seorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Lihat Nabi ajar kepada kita. Walaupun dia ahli maksiat, bukan kita untuk melaknatinya. Walaupun dia ahli maksiat, bukan kita menghukumkan dia masuk neraka. Walau dia ahli maksiat, tapi mungkin jauh dari sudut hati dan jiwanya sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan benci kepada maksiat yang dia buat. Tapi dia diuji oleh Allah Ta'ala, dan dia itu lemah, dan dia tak boleh tahan, dan dia jatuh lagi dalam maksiat. Sehingga berikutnya dia jatuh lagi dalam maksiat, dan dia tidak kuat, dan dia tidak menyukai benda itu, apa yang dibuat dan apa yang ada pada dirinya. Jauh dari sudut hatinya, ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, Engkau menguji aku dengan ujian ini, ya Allah. Engkau bantulah aku di dalam menjauhi daripada maksiat ini. Kita tak tahu hati orang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita semua. Maka kita bukan menghukum, tapi kita hanya menyatakan hukum dari sudut amalan. Apa hukum buat bid'ah, apa hukum buat maksiat. Tetapi orang yang pelakunya itu kembali kepada idza iqamatil hujjah. Mesti iqamatkan hujjah. Kenapa dia buat demikian? Maka kalau sekiranya dia buat demikian kerana memang mengiktiraf dosa itu benda halal, maka kafirlah. Kalau memang maksiat atau bid'ah yang dibuat itu memang dia kata, oh bid'ah ni apa masalahnya, bid'ah ni pun agama, maka orang ni berdosa. Doa. Doa selamat. Doa selamat ni apa dia? Doa lah. Ya Allah, berilah aku keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Doa selamat lah. Tapi kalau doa selamat, saya faham apa yang dimaksudkan. Doa selamat yang dibuat oleh orang kita, maka dia tidak ada contoh daripada salaf, dan tidak ada contoh daripada amalan para sahabat dan amalan para ulama pun tidak ada. Apa dia doa selamat ni? Doa selamat yang kita faham adalah doa yang dibuat dalam satu majlis lah. Satu majlis yang kadang-kadang biasanya dimulai dengan tahlil. Apa dia tahlil? Dimulai dengan, dan tahlil kita itu ada kefiatnya. Pertama baca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian surah Al-Baqarah yang akhir tu, kemudian dia tahlil la ilaha illallah, kemudian dan dia doa. Dia itu doa selamat, majlis doa selamat. Maka yang dibuat oleh orang kita, orang Melayu kita, doa selamat ni kadang-kadang saya pun confuse. Orang mati pun buat doa selamat, orang hidup pun buat doa selamat, orang beranak pun doa selamat, orang mati pun doa selamat, orang exam pun doa selamat, orang gagal pun doa selamat. Semua doa selamat belaka lah orang kita ni. Maka ini kadang-kadang satu benda yang tak ada contoh daripada penama agama kita. Maka setiap orang itu berdoa kepada Allah SWT. Nanti kita akan masuk dalam kesalahan dalam bab doa ni. Berikutnya ustaz akan berbeza khilaf dan bid'ah. Apa beza khilaf dengan bid'ah? Khilaf ni perselisihan ulama. Khilaf adalah mana itu ni?
Khilaf adalah perselisihan ulama. Bid'ah benda baru yang dibuat bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilaf adalah perbezaan pandangan ulama dalam suatu masalah yang diperselisihkan. Itu namanya khilaf. Khilaf maksudnya ulama A kata halal berdasarkan dalil-dalilnya. Al-Quran kata, hadis kata, ijma' kata, kumpulan B pula dia kata dia makruh berdasarkan dalil A, dalil B, dalil C. Mazhab Maliki pula kata anjing tak najis. Mazhab Jumhur kata anjing najis. Okey, apa dalil Jumhur? Basuh 7 kali kan? Basuh 7 kali. Ulahunna biturab, salah satunya dengan air tanah. Berdasarkan hadis tersebut. Mazhab Malik melihat bahawasanya anjing tidak najis berdasarkan asar yang berlaku pada zaman Rasulullah. Anjing masuk hulu kelio dalam masjid dan tidak dibasuh dan tidak diperintahkan untuk sama. Kemudian hadis perempuan yang bagi minum anjing tersebut dengan khufnya, maka dia bagi minum anjing dengan khufnya itu, dan dalam hadis tersebut tidak menyatakan disamak ataupun dibasuh. Dan tentu dia bagi minum dengan khufnya itu terkenalah anjing punya jilatan ataupun lidah. Maka dengan itu mazhab Malik kata anjing tidak najis. Habis tu bagaimana bagaimana hadis yang basuh 7 kali itu dilihat oleh mazhab Maliki bahawasanya yang dikatakan basuh 7 kali itu adalah bukan kerana kenajisannya, ianya kerana di sana ada lagi satu hadis, siapa yang membela anjing akan kuranglah satu harinya itu 1 qirat, dan 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Oleh kerana bela anjing ni pahalanya kurang 1 hari 1 qirat, maka dia menunjukkan satu benda yang tak sepatutnya lah. Maksud tak boleh bela anjing ni. Oleh kerana sebahagian orang mungkin dia bela juga, maka disusahkan cara bersihnya, maka disuruh basuh 7 kali yang salah satunya air tanah. Itu namanya khilaf. Itu namanya perbezaan pandangan ulama. Kenapa mazhab Hanafi kata kucing najis? Kenapa Jumhur kata kucing tak najis? Maka dibahaskan dengan dalilnya. Dalil A kata apa, dalil B kata apa. Kenapa kunut subuh tak kunut subuh? Sebahagian kata itu khilaf, sebahagian guna A, sebahagian guna dalil ni, sebahagian guna dalil ni. Itu namanya khilaf. Bid'ah pula. Bid'ah ialah benda baru yang direka dalam agama yang menyerupai agama. Benda baru bukan agama yang macam agama. Tujuan orang buat apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri ke Allah. Itu dia punya keyword. Benda baru yang bukan agama, tapi dimasuk dalam agama, nampak macam agama. Menyerupai syariat. Kenapa tujuan orang buat? Nak dekat lagi dengan Allah, ataupun nak lebih-lebih dalam beribadat. Itu tujuan bid'ah. Mana ada orang buat bid'ah suka-suka? Ada orang buat bid'ah baca orang kata baca ramai-ramai, mengkhususkan sesuatu surah bacaan pada hari-hari tertentu dengan dibuat beramai-ramai, ataupun mungkin berzikir terloncat-loncat dan sebagainya. Kenapa kau buat saja exercise mulut? Dia takkan kata saja exercise mulut. Sebab apa engkau buat? Sebab nak pahala, sebab nak dekatkan diri ke Allah, sebab dia rasa mungkin dengan dia buat demikian akan bertambah-tambah ibadat dia ke Allah. Itulah bid'ah. Mana ada orang buat bid'ah macam makan chewing gum? Makan chewing gum, kokak-kokak, lepas tu dia buang chewing gum. Tak ada orang buat bid'ah macam makan chewing gum. Orang buat bid'ah sebab nak pahala. Orang buat bid'ah sebab beriktikad ada fadilat. Orang buat bid'ah sebab nak dekat dengan Allah. Maka itulah bid'ah. Maka berbeza khilaf dengan bid'ah. Tapi boleh jadi tak benda khilaf ni benda bid'ah? Ya, boleh. Kalau sekiranya yang diperselisihkan itu kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A bawa dalil, kumpulan B tak ada dalil. Jadi khilaf tak? Kumpulan A bawa dalil, kumpulan B tak ada dalil. Apa hukum? Contoh apa-apalah. Apa hukum A? Kumpulan A pun bawa dalil. So bila dia bawa dalil, ini menunjukkan bid'ah. Kumpulan B kata kita tak ada dalil. Dalil tak ada. So dia ambil dalil umum je.
Dan dia pun kata, ini rasa-rasa lah. Rasa-rasanya, tak adalah masalah kalau kita buat. Khilaf ini dipanggil khilaf tadad. Khilaf yang memang tak boleh diiktiraf. A bawa dalil, B tak didalil. Maka perbuatan B yang menyatakan perbuatan dia itu, yang dia ambil daripada mana, itu tak didalil tu, yang dia mengkira-kira ataupun rasa saja, maka dan dibuat amalan tersebut, maka amalan itu bid'ah. Maka kalau datang dengan dalil yang jelas sahih dan betul pendalilannya, maka dia tak jadi bid'ah, maka dia masuk di dalam perkara khilafiyah. Tapi tak semua perkara khilafiyah itu, tak semua benda bid'ah yang disangka masyarakat kita itu perkara khilafiyah. Panjang bab tu. Cukup dekat tu. Habis kot Ustaz. Hasbi Rabbi Jallallah Nur Muhammad Sallallahu. Adakah zikir tersebut bid'ah? Hasbi Rabbi Jallallah Nur Muhammad Sallallahu. Adakah bid'ah? Pertama, bid'ah, adakah doa ini Nabi buat? Tak Nabi buat. Dah tentulah Hasbi Rabbi Jallallah ini dan sebagainya yang kita nasyid tu, Nur Muhammad Sallallahu, dah memang baca sekali pun tahu memang tak datang daripada hadis Nabi lah. Memang tak datang daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak ada satu hadis Nabi yang sahih pun yang cakap pasal Nur Muhammad. Apa yang dimaksudkan dengan Nur Muhammad? Kalau kita nak, kalau mereka nak memaksudkan dengan Nur Muhammad, cahaya Muhammad itu merujuk kepada cahaya yang Allah ciptakan sebelum penciptaan makhluk-makhluk, maka Allah ciptakan Nur Muhammad dulu, maka pengertian itulah datang daripada benda bid'ah. Datang daripada benda yang tidak ada asal. Tak ada satu hadis pun yang menyatakan Allah cipta Nur Muhammad dulu. Bahkan, apa dia makhluk pertama yang Allah cipta? Nur Muhammad. Tak. Pertama sekali yang Allah ciptakan itu adalah Al-Qalam, pen. Itu pun ulama ahli sunnah khilaf. Makhluk apa yang diciptakan dulu? Maka sebahagian ulama ahli sunnah kata qalam, pen. Sebahagian ahli sunnah kata arash. Sebahagian ulama pula kata air. Sebab apabila disebut tentang arsy Allah, wa kana arshuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah tu atas air. Maka sebahagian para ulama menyatakan makhluk pertama arash. Sebahagian para ulama kata makhluk pertama air, kerana wa kana arshu 'alal ma, adakah arsy Allah tu atas air, maka air dululah baru arash. Sebahagian ulama kata qalam, kerana Allah menciptakan qalam dulu, pen. Uktub, maza aktub, tulis. Pen kata, aku nak tulis apa? Allah kata, uktub, tulis semua benda yang akan berlaku sampai kiamat. Itu ada dalil. Khilaf, itu khilaf. Maka sebahagian kata pen, sebahagian kata arash, sebahagian kata air, sebab dengan dalil. Nur Muhammad mana ada dalil? Maka siapa yang mempercayai Nur Muhammad dan beriktikad Nur Muhammad itu cahaya Muhammad yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum penciptaan makhluk, bid'ah lah. Dan i'tiqad tu salah. I'tiqad tersebut salah. Maka bid'ah dari sudut kepercayaan pun bid'ah. Dari sudut pengamalan tak tahu lah. Pengamalan nak baca Hasbi Rabbi Jallallah Nur Muhammad Sallallahu, kenapa tak ambil zikir Nabi? Kenapa tidak? Itu berikut panjang lah bahan ni. Kita disuruh istighfar, doa, zikir yang Nabi ajar dulu. Kenapa kita ada problem untuk mengamalkan zikir Nabi? Kenapa ada problem nak amal zikir yang Nabi ajar, tapi tak ada problem untuk amal zikir yang Nabi tak ajar? Ada kecacatan dari sudut pemikiran kat situ. Yang Nabi ajar tak nak buat, yang Nabi tak ajar nak buat, cacat. Itu bab lain. Mungkin kita, ini tajuk ni panjang, nanti kita boleh ada satu tajuk khas tentang masalah tu. Doa selamat kita dah sebut. Habis kot. So, balik kepada tawasul bid'ah tadi. So, kesalahan yang kedua, kesalahan pertama tawasul syirik. Kesalahan yang kedua tawasul bid'ah. So, dua-dua ni ranking pertama dan ranking kedua. Ranking pertama, ranking kedua.
kesalahan dalam melaksanakan doa yang sebegini. Apa lagi kita ni? InsyaAllah kita kesambung lagi kesalahan-kesalahan yang akan datang. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Banyak lagi kesalahan. Ada 24, 26, 29. Ada 29 kesalahan semua. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita ilmu dan ilmu yang bermanfaat, supaya ilmu yang bermanfaat ini kita mendekati diri kita ni dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir mungkin doa ke Allah supaya Allah Taala bagi bantuan untuk kita ingat dia dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu para ulama menyatakan hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal bil mahabbah, hadis yang musalsal dengan mahabbah, iaitu Nabi kata inni uhibbuk, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Kemudian Nabi kata wala tada', jangan kau meninggalkan di akhir setiap salat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, engkau bantulah kami ni, bantulah aku untuk mengingatimu dan untuk bersyukur kepadamu dan untuk beribadat kepadamu. Mohonkan Allah supaya Allah bantu kita beribadat kepadanya dengan cara yang betul. Isikan jiwa kita dengan sunnah Rasulullah SAW, pasti bid'ah tak boleh masuk. Isikan dengan sunnah, pasti bid'ah tak boleh masuk. Kalau kita ada gelas kolej yang ni, masukkan air yang bersih dulu. Masukkan air bersih dulu sehingga ke paras atas kali ni penuh. Maka bila gelas ni dah penuh, contoh ni bukan kempen benda ni bila dah penuh dengan kolej ni, maka ini yang perlu kita faham. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku, al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan agamamu, agama kamu semua. Akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu semua. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Apa maksud kamal dan apa maksud tamam? Kamal adalah sempurna yang tidak lebih. Kamal, sempurna yang tidak memerlukan kepada tambahan. Itu maksud kamal. Kalau gelas ni dah cukup air, dah full, jangan ditambah lagi. Cukup. Kamal. Sempurna dah. Cukup. Tapi kalau kolej tu kita tuang airnya takat yang kuning ni, dia belum kamal lagi. Dia tak sempurna, dia tak kamal lagi. Maksudnya masih ada lagi kelompangan kosong yang mesti kita isi. Bagi cukup sampai muka atas ni, bagi cukup sampai atas ni, dinama kamal. Dan jangan lebih, jangan exceed, jangan lebih. Kalau lebih, dia tak nama kamal. Kalau lebih, dia tumpah. So dia akan mengalir kat luar ni. Itu maksud kamal. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah ku sempurnakan agama kamu. Kamal, cukup, jangan ditambah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah ku tamamkan nikmatku atasmu. Apa maksud tamam? Tamam ialah cukup juga dan tidak kurang. Tamam, cukup dan tidak kurang. So kalau kopi dalam cawan ni dah kurang sikit, dia tidak tamam. Bagi tuang bagi penuh sikit. So bila tuang bagi penuh, tamam, cukup. Cukup, tidak kurang. Itu agama Islam. Agama Islam tidak memerlukan kepada tambahan, dan agama Islam tidak memerlukan kepada pengurangan. Itu mukjizat Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan bila cawan kita dah penuh kamal dan cawan kita dah tamam tidak kurang, maka itulah di Islam dan itulah di agama kita,
dan itulah dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selagi mana kita belum tamamkan dia, selagi mana kita belum cukupkan airnya sampai atas, dan bila dah cukup atas jangan lebih-lebih, maka selagi itu kita duk merasa kosong jiwa kita, dan kita duk merasa kosong nak tambah. Maka di situ yang berlaku kepada ahli bid'ah, apabila hati jantung mereka tidak cukup dengan sunnah, apabila hati jantung mereka tidak penuh dengan sunnah, maka bila tidak penuh dengan sunnah, dia ada ruang yang masuk di dalamnya syubuhat, masuk syahwat, masuk bid'ah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu